Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita. Kita baca pada hari ini sambungan daripada kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada baca berkenaan dengan apabila kita menunaikan solat, kita letak tangan kanan di atas tangan yang kiri. Macam ni kan? Kita letak. Cuma di sana kita ada buat mari beberapa hadis Nabi sallam yang menceritakan di manakah kita letak tangan itu. Apakah letak di dada ataupun letak dekat bawah dada, bawah atas pada pusat. Ada satu lagi pandangan Hanafi letak dekat bawah pusat, dekat gari itu kan. Yang tu mazhab Hanafi lah. Dan kita dah sebut segi penghujahan dalil, dan kita tengok hujah yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, yang mereka mengatakan bahawasanya semasa kita letak tangan itu, kita letak dekat bawah pusat itu, sebenarnya pandangan itu disandarkan kepada hadis yang berlaku kritikan besar dalam kalangan ulama-ulama hadis. Makanya di situ tu Imam Asy-Syaukani simpulkan, apabila ada mazhab atau ada pandangan yang mengatakan semasa kita solat letak tangan dekat bawah pusat itu, hukumnya adalah sandaran hadis itu tidak kuat, tidak kuat. Jadi kembali kepada hadis yang lebih kuat, iaitu menyatakan letak tangan itu di dada. Kalau ikutnya di dada lah. Lepas tu letak tangan tu kat mana? Belakang tangan ke, dekat kok, dekat pergelangan tangan ke, ataupun pegang dekat separuh lengan ke, ataupun pegang dekat siku. Ada. Semua tu sebenarnya ada sandaran daripada hadis Nabi SAW. Jadi kita nak buat mana satu pun silakanlah, tak ada apa pun gitu, insya-Allah. Baik. Itu perbincangan kita yang lepas lah. Pada malam ni insya-Allah kita masuk tajuk babu nazril musalli ila mawdi'i sujudihi wa nahyi an raf'il basari fi solati. Bab yang menjelaskan berkenaan dengan semasa kita menunaikan solat, kita tengok di tempat sujud dan tertegah daripada mengangkat pandangan semasa solat. Bab yang kita nak bincang ni adalah kita akan kemukakan kupasan daripada ulama dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang semasa kita menunaikan solat, kita nak tengok kat mana. Kita nak tengok tempat sujud ke, ataupun kita tengok ke atas ke, kita tengok ke kanan ke, tengok ke kiri ke, ataupun ada tak larangan dalam hadis yang tak bagi kita ni angkat pandangan tengok ke atas semasa kita sedang menunaikan solat. Itu tajuk yang kita nak bincang lah pada malam ni, insya-Allah. An Ibn Sirin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibu basarahu fis sama'i fanazalat hadhihi al-ayah alladhina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Rawahu Ahmad fi kitabin nasikhi wal mansukhi wa Sa'id bin Mansur fi sunanihi binahwihi wa zada fihi wa kana yastahibbuna lirrajuli an yujawiza basarahu musallahu wa huwa hadis mursal. Daripada Ibn Sirin. Ibn Sirin ni seorang tabi'in pada zaman dahulu yang cukup terkenal dengan takwil mimpi. Cumanya buku takwil mimpi yang kita dapat lah, yang tulis Al-Imam Ibn Sirin itu sebenarnya diragui, sebenarnya ada kritikan. Ada orang kata buku tu betul-betul ditulis oleh Ibn Sirin, dan ada orang kata tak pun, sebenarnya tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang lain tetapi disandarkan kepada Al-Imam Ibn Sirin. Wallahu ta'ala alam. Semua tu tidak punya satu penghujahan yang kukuh untuk mengatakan bahawasanya kitab itu betul-betul ditulis oleh Al-Imam Ibn Sirin. Al-Imam Ibn Sirin ni tabi'in lah, dia antara orang yang hebat pada zaman dahulu. Bahkan pengungkapan ahli sunnah wal jamaah, permulaan itu bermula daripada Al-Imam Ibn Sirin. Asal ceritanya Al-Imam Ibn Sirin ni ditanya berkenaan dengan tersebar pada ketika itu tentang golongan ahlul bid'ah. Bila sebut golongan ahlul bid'ah ni macam-macam lah, termasuklah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan macam-macam nama. Itu semua sebagai ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah dalam perkara akidah. Dan bid'ah ni ada dua, satu bid'ah akidah, satu lagi bid'ah amalan. Jadi apabila ada orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, dia melakukan satu benda yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan pada zaman sekarang, dan amalan itu berbentuk amalan perbuatan, bukan akidah. Jadi bila dibuat, orang itu tidak boleh dipanggil sebagai ahlul bid'ah.
Yang disebut sebagai ahlul bid'ah ni adalah bid'ah yang dilakukan dalam bentuk akidah. Kan? Syiah itu dipanggil bid'ah, ahlul bid'ah. Khawarij contoh itu dipanggil sebagai ahlul bid'ah. Jadi pada era tabi'in tersebar dah yang dikatakan golongan ahlul bid'ah ini. Yang ini golongan khawarijnya, golongan mu'tazilahnya, golongan syiahnya, macam-macam lah. Jadi bila berlaku wujudnya golongan-golongan ahlul bid'ah itu berlakulah apa namakan sebagai pemalsuan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak cakap, tetapi orang pergi ungkap perkataan dan mengatakan perkataan itu Nabi Muhammad kata. Yang tu polemik yang dah berlaku pada era Ibn Sirin. Jadi di situ tu mereka cipta perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah berlaku. Jadi ketika itu tu menyebabkan ada orang pergi jumpa dengan Imam Ibn Sirin. Dia pergi tanya pada Imam Ibn Sirin, macam mana kita nak nilai perkara-perkara sebegitu. Maka di situlah Al-Imam Ibn Sirin pun dia ungkapkan satu perkataan, iaitu kalau sekiranya amalan itu, sesuatu perkataan itu, sesuatu dakwaan yang datang daripada Nabi Muhammad SAW itu, daripada orang yang mengungkapkan itu adalah ahli sunnah, maka terimalah. Tapi kalau sekiranya sesuatu perkataan yang disandarkan kepada Nabi datang daripada ahlul bid'ah, maka tolak. Jadi ungkapan ahli sunnah itu permulaannya datang daripada Al-Imam Ibn Sirin. Jadi ungkapan itulah permulaan ahli sunnah dan merebak sampai sekarang, maka dikenali sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, ataupun kita ringkaskan dengan nama orang sunni. Sunni asalnya ahli sunnah ni dia bertembur dengan ahlul bid'ah. Bila sebut ahli bid'ah ni dia termasuk belaka Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, ia belaka lah tu. Jadi ahli sunnah yang tidak ahli sunnah tu, yang kata ahli bid'ah itu tu yang golongan-golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia panggil sebagai ahli bid'ah. Tapi hari ni bila orang sebut ahli sunnah, dia nampak lawannya adalah Syiah. Sunni Syiah, Sunni Syiah. Sebenarnya bukan Sunni Syiah, bahkan Sunni kalau kita bertembung dengan Mu'tazilah pun ia juga, bertembung dengan Khawarij pun ia juga. Tu dia kena tahu asal penggunaan ahli sunnah dan yang dikatakan ahlul bid'ah. Pada hari ni orang kita dia nampak fokus bila sebut ahlul bid'ah, lain pada ahli sunnah, Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Padahal kat sana ada Mu'tazili, di sana ada Khawarij dan macam-macam namalah. Begitu. Itu kelompok-kelompok lah yang wujud start pada selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada era tabi'in. Begitu. Type. Sebab itu bila orang debat tentang ahli sunnah wal jamaah itu adalah sebagai kelompok yang lebih awal, sebenarnya tak tepat. Sebenarnya terminologi, terma itu datang pada era tabi'in. Ahli sunnah itu dia tak pernah wujud pada ungkapan zaman Nabi Muhammad SAW. Ahli sunnah, sunnah tu adalah ahli sunnah tu. Kalimah ahli sunnah tu kan era sahabat tak ada, tapi start pada era tabi'in yang dimulakan oleh Al-Imam Ibn Sirin. Tu asal pengungkapan kalimah ahli sunnah wal jamaah. Cuma masalah besarnya ahli sunnah wal jamaah tu pula dia ada satu polemik selepas daripada itu, iaitu mereka bertembung dengan satu kelompok Islam yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Situ pula dia punya debat tu, dia gaduh kat situ pula. Kenapa dia boleh bertembung antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah? Asal debatnya adalah berkait dengan Quran itu makhluk ataupun tidak. Jadi bila sebut Quran itu makhluk ataupun tidak, dan Quran itu adalah kalamullah, maka disebabkan itulah ilmu itu dipanggil sebagai ilmu kalam. Kalam ni maksudnya kalamullah tu lah. Kenapa ilmu kalam? Sebab awal-awal perdebatan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, bla-bla tu bermula daripada tajuk kalamullah, perkataan Allah SWT. Quran itu makhluk ataupun tidak. Kan? Bagi kalangan Mu'tazilah dia kata Quran itu makhluk, bagi kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah kata Quran itu bukan makhluk. Kalamullah itu azali. Kan? Sesuatu kewujudan, dia satu benda yang wujud seperti mana Allah Ta'ala wujud lah, macam tu. Bukan seperti mana, dan Allah Ta'ala dengan kalamullah itu al-qadim. Macam tu. Itu perdebatan besar lah dalam kalangan orang ilmu-ilmu kalam lah. Lepas tu dia mari era kemudian ada orang yang asalnya Mu'tazilah telah bertaubat daripada Mu'tazilah, dia pergi pada Ahli Sunnah wal Jamaah, dia ikut metodologi dan pendekatan yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudiannya dia telah menggunakan pendekatan yang telah digunakan oleh Mu'tazilah untuk mengukuhkan hujah-hujah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan yang sama untuk lawan Mu'tazilah. Dia guna metodologi Mu'tazilah untuk lawan Mu'tazilah. Maka di situlah timbul seorang ulama namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia asalnya Mu'tazilah. Lepas tu dia bertaubat, dia masuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Lepas tu diserang Mu'tazilah. Jadi bila perlawanan dengan Mu'tazilah itu dah ada sebelum era Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, namanya kelompok Hanabilah. Hanabilah ni disandarkan kepada Ahmad bin Hanbal, dan masuk Hanabilah adalah pengikut-pengikut Hanbali.
iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, lepas tu pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal sehinggalah era Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Maka mereka ni golongan terawal. Lepas tu Imam Abu Hasan Asy'ari kemudiannya dipanggil sebagai Asy'ariyah. Maka di situlah keluar pula satu terma disebut sebagai salaf dan khalaf. Salaf ini golongan yang terawal, iaitu kelompok Hanabilah, Hambali, hinggalah era Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini kemudian menggunakan aliran Asy'ariyah itu dipanggil sebagai khalaf. Salaf dan khalaf. Sebenarnya salaf khalaf ni dia satu aliran, Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka ni asalnya adalah dua-dua kelompok yang berlawan dengan Mu'tazilah. Tapi sekarang jadi problem lain pula, iaitu antara salaf khalaf tu pula dia bergaduh pula kat situ. Dia bertembur pula, bukan bertembur biasa, bahkan sampai mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Itu polemik yang telah berlaku lah dalam sejarah orang Islam. Okey, kita tinggalkan tajuk tu. Kita masuk tajuk kita balik. Dari hadis ni daripada Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Dia kata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibu basarahu fis sama'i. Cerita dia kata sesungguhnya Nabi sallam ni sentiasa memalingkan pandangan matanya ke langit. Jadi kalau kita tengok hadis ni, yang cerita ni Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni bukan sahabat, dia tabi'in. Tiba-tiba dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan pandangan mata ke langit. Jadi bila kita sebut tabi'in ni maksudnya dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tabi'in ni adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dan dia mati sebagai Islam. Itu dipanggil sebagai tabi'in. Sekarang ni Ibnu Sirin ni tabi'in. Okey, bila sebut tabi'in maksudnya tak pernah jumpa dengan Nabi. Bila tak pernah jumpa dengan Nabi, tiba-tiba dalam hadis ni dia kata, Ibnu Sirin kata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok langit. Jadi bila Ibnu Sirin kata Nabi Muhammad tengok langit, macam mana dia boleh tahu? Sedangkan dia tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni dia panggil hadis mursal, dia panggil hadis mursal. Sebab dia riwayatkan dia langkah terus, dia tidak ambil sahabat di tengah-tengah. Sebab yang jumpa Nabi ni adalah sahabat, tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jumpa dengan Nabi ni sahabat. Sepatutnya dia kena sebut aku dengar daripada sahabat. Sahabat bagi tahu bahawasanya Nabi begini kan. Tapi ni tak berlaku. Dia terus langkah. Jadi dia panggil mursal. Hadis mursal. Hadis ni hadis mursal lah. Jadi Ibnu Sirin dia terus sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Muhammad sallam ni tengok ke langit. Cerita je. Cerita Nabi tengok ke langit. Bila Nabi Muhammad tengok ke langit, fa nazalat hadhil ayah, lalu Allah Subhanahu wa taala pun turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Taala kata alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka itu menunaikan solat dalam keadaan khusyuk. Yang ni ayat, kalau kita tengok ayat sebelum tu, Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang mukminun, orang yang beriman. Lepas tu Allah tersebutlah bla bla bla, ada satu alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mana mereka itu di dalam solat khusyuk. Itulah ciri-ciri orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya tengok langit. Lepas tu turun ayat Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin itu apabila mereka menunaikan solat mereka khusyuk. Maka bila turun ayat tu fataqta'a ra'sahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menundukkan kepalanya. Barulah Nabi Muhammad solat ni melihat dekat tempat sujud. Ni cerita permulaan lah cerita. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, dan juga diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya binahwihi dan seumpamanya. Secara dasarnya hadis ni hadis mursal. Hadis mursal ni adalah hadis yang seorang tabi'in dia terus ambil daripada Nabi Muhammad tanpa dia menyatakan orang tengah di antara dia dengan Nabi sallallahu. Sepatutnya dia kena sebut sahabat tapi tidak sebut sahabat. Jadi bila tidak sahabat dia langkah itu dipanggil sebagai mursal. Dia panggil hadis mursal ni khilaf dalam kalangan ulama-ulama Islam apakah boleh dibuat hujah ataupun tidak. Majoriti ulama kata boleh. Majoriti ulama fiqh mengatakan boleh, kecuali Imam Syafi'i sahaja. Imam Syafi'i kata tak boleh, kecuali kalau tabi'in itu tabi'in yang besar, dan disebut khusus nama dia Sa'id bin Al-Musayyib, iaitu menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu. Jadi hadis ni bukan Sa'id bin Musayyib, hadis ni daripada Ibnu Sirin. Jadi tak valid lah untuk jadikan sebagai sandaran hukum mengikut pandangan Imam Syafi'i. Kalau ikut pandangan ulama hadis, hadis mursal ni dikira sebagai terputus sanad, maka tidak boleh jadikan sebagai sandaran lah, begitu. Okey, itu satu. Yang keduanya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tukhtafanna absaruhum. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallam ada bersabda. Kata Nabi sallam, apakah sesuatu kaum itu memberhentikan daripada melihat
daripada mengangkat pandangan mereka ke langit ketika mana solat, ataupun pandangan mereka akan dipanah. Nabi Muhammad SAW kata, sama ada dia berhenti daripada tengok ke langit, maksudnya masa sembahyang tu kena tunduk tengok ke bawah, ataupun pandangan mata ni akan dipanah. Dipanah di sini bukan mana ada yang pergi panah tu, bukan. Maksudnya benda tu dilarang lah. Nabi Muhammad tak bagi macam tu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. 3 kitab hadis. Dalam kitab hadis ni ada sebut, yang pertama Imam Ahmad, yang kedua dalam Imam Muslim, Sahih Muslim, yang ketiga lah Sunan An-Nasa'i. 3 kitab hadis ada menyatakan hadis ni. Jadi dalam hadis ni nampaknya Nabi Muhammad SAW suruh kita semayang ni tengok kat bawah, bukan tengok kat langit. Semayang tengok kat langit itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. 2. Yang ketiga, hadis Anas bin Malik anin Nabi SAW qala ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna aw la tukhtafanna absaruhum, rawahu al-jamaah illa Musliman wa Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma balu aqwamin yarfa'una absarum ila samai fi salati, kenapa kaum itu mereka mengangkat pandangan mereka di dalam solat ke langit? Kenapa masa sembahyang tengok ke atas lenggok macam tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi soalan lah. Lepas tu fashtadda qawluhu fi dhalika, Nabi cakap tu nampak macam sungguh, syadid, sungguh-sungguh lah. Maksudnya bukan cakap nampak macam tak penting, tak. Nabi cara cakap tu, gambaran tu terlalu penting. Cara Nabi cakap tu, Nabi pamerkan keadaannya cukup penting. Kata Nabi, kata perawi hadis lah, Anas bin Malik cakap ni. Lepas tu hatta qala, hinggalah Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi Muhammad dah tanya dah, kenapa kaum tu bila semayang suka tengok kat langit tu, lenggok-lenggok kat langit tu apa? Satu. Lepas tu Nabi sebut pula, Nabi kata layan tahunna, sama ada dia berhenti ataupun pandangan mereka akan dipanah. Jadi di situ tu menjadi dalil bahawasanya Nabi Muhammad SAW tak bagi semasa kita solat tengok kat langit. Nabi tak bagi dalam hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Jamaah illa Muslimin wa Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Tu imam-imam yang meriwayatkan hadis ni. Taib. Okey, 3. Yang keempat. Jadi kita nampaklah, kita baca daripada atas, hadis pertama, hadis kedua, ketiga tu nampaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang semasa kita solat kita tengok ke langit. Nabi suruh kita semayang tengok ke tempat sujud, begitu. Taib. An Abdullah bin Az-Zubair qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahhud wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa asyara bis-sababati wa lam yujawiz basarahu isyaratahu. Taib. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud. Daripada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an huma. Abdullah tu sahabat, Zubair pun sahabat. Zubair bin Al-Awwam. Dia bisa dengar sahabat Nabi nama Zubair bin Al-Awwam. Itu sahabat. Dia ni suami kepada Asma. Asma ni anak Abu Bakar, kakak kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tu ada adik seorang nama Abdul Rahman. Dia ada kakak seorang nama Asma binti Abi Bakar. Asma dengan Aisyah ni, dia yang pertamanya beza umur di antara kedua tu adalah 10 tahun. 10 tahun beza di antara Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tua Asma 10 tahun. Satu. Yang keduanya, Asma ni adalah dia satu bapa dengan Aisyah tapi berlain mak. Mak mereka tak sama tapi satu bapa lah. Maksudnya adik-beradik tiri lah. Adik-beradik. Adik-beradik tiri, adik mak. Dia sebenarnya adik-beradik satu bapa. Berbeza mak. Itu antara Asma dengan Aisyah. Lepas tu diorang ada adik seorang namanya Abdul Rahman. Lelaki lah. Itu adik kepada mereka, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu. Ya, Abdul Rahman ni kalau kita nak baca dalam hadis, ada cerita ketika Nabi Muhammad dekat dengan saat kewafatan. Nabi SAW dekat dengan wafat ni, Nabi Muhammad SAW ni ada dua riwayat lah. Satu riwayat Syiah, satu lagi riwayat Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam riwayat Syiah menggambarkan Nabi Muhammad SAW ni meninggal dekat atas riba Ali bin Abi Talib. Maka kita dengar lah dia cerita, kononnya dekat-dekat dengan Nabi Muhammad wafat itu, Nabi sebut ummati itu kan. Sebenarnya itu hadis riwayat Syiah, tidak ada dalam riwayat Sunni. Dalam riwayat Sunni, Nabi Muhammad SAW wafat itu dekat bahu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW. Lepas tu ketika itu Abdul Rahman masuk, Abdul Rahman bin Abi Bakar, adik Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk dalam bilik tu. Dia tengok Nabi Muhammad SAW tu dekat riba Aisyah. Dan ketika itu Abdul Rahman ni dia ada kayu sugi, dia pegang kat tangan dia lah.
Jadi masa pegang kayu sugi, Nabi Muhammad SAW ketika itu sakit, Nabi Muhammad tengok kepada kayu sugi tu, dia renung dia tak bercakap. Baginda Nabi tak bercakap, Nabi hanya tengok je. Jadi Aisyah kata, aku faham daripada maksud Nabi renung itu, dalam maksud Nabi Muhammad mahu bersugi. Dia minta lah, dia pun ambil sugi, dia basuh apa, dia gigit. Aisyah mamah-mamah, dia bagi sugi tu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pun bersugi. Lepas sugi tu, Nabi angkat tangan isyarat kat langit, Nabi kata fi rafiqil a'la, di sisi Tuhan yang maha tinggi tu kan. Bila sebut macam tu 3 kali, Nabi SAW pun wafat. Itu ceritalah dalam hadis. Cerita ni ada kait dengan seorang karakter namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Anak Abu Bakar, adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu adik beradik Aisyah radhiyallahu anha. Okey, kita cerita ni Asma tu. Asma tu dia ada suami. Suami dia tu sahabat Nabi terkenal, namanya Zubair bin Al-Awwam nama dia. Zubair bin Al-Awwam ni dia ada anak seorang namanya Abdullah bin Zubair, dan anak dia Abdullah bin Zubair itulah perawi hadis yang kita bincang pada malam ni. Baik. Abdullah bin Zubair ni kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahud. Nabi ni bila dia duduk tasyahud, bila duduk tasyahud, tasyahud ni dalam solat dia ada 2. Yang pertama dia panggil tasyahud awal, satu lagi dia panggil tasyahud akhir. Jadi kata Abdullah, apabila Nabi ni duduk tasyahud, duduk tasyahud, tasyahud awal maksudnya duduk dia panggil iftirash. Duduk tasyahud akhir dia panggil duduk tawarruk. Duduk iftirash tu macam kita duduk tahiyat awal tu kan, kaki kita yang kat belakang, lepas tu kita duduk atas punggung, atas tumit kita tu kan. Satu lagi duduk tawarruk, kaki kiri kita tu keluar kat belah kanan, kaki kita belah kanan tu terkeluar kat belakang tu kan. Yang tu dia panggil duduk tawarruk. Jadi duduk iftirash, satu lagi dia panggil duduk tawarruk. Jadi dalam mazhab Syafi'i, duduk iftirash, duduk tawarruk itu sunat bagi lelaki dan perempuan sama. Tapi bagi mazhab Hanafi, duduk tawarruk itu khusus untuk wanita, bukan untuk lelaki. Adapun duduk iftirash itu, duduk macam kita tahiyat awal itu khusus untuk lelaki. Itu bezalah antara khilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi lah. Itu segi perbezaan mazhab dia. Okey, cerita dia sekarang, Nabi Muhammad ni bila duduk tasyahud, macam mana keadaan Nabi? Dia kata, idza jalasa fi tasyahudi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, wada'u yadahu al-yumna, Nabi Muhammad letak tangan dia yang kanan ala fakhzihi al-yumna, di atas paha dia yang kanan. Nabi ni bisa duduk tasyahud, tangan kanan atas paha kanan, begitu. Lepas tu wa yadahu al-yusra, dan tangannya yang kiri ala fakhzihi al-yusra, di atas paha dia yang kiri. Macam ni letak tangan macam tu kan. Cuma dia kata wa asyara bis sababati. Masa tasyahud mestilah jari telunjuk keluar. Jari tangan kanan kita tu terkeluar macam tu kan. Bila terkeluar itu, walam yujawis basarahu isyaratuhu, Nabi Muhammad tak pernah lepas pandangan mata tu kepada jari. Jadi di sini menjadi dalil, semasa kita tasyahud, kita bukan tengok tempat sujud, tapi kita tengok dekat jari telunjuk yang kita angkat tu. Tak tangan. Dia ada orang kata tegak macam tu kan. Sebenarnya saya bingkit macam tu. Macam tu. Tu cara dia lah. Kan? Dia bukan tegak, ada orang kata tegak, lepas tu ibu jari letak kat bawah macam tu. Tak betul tak tepat. Ada orang kata, oh kita kena buat macam tu sebab ibu jari ni menjadi saksi apabila jari telunjuk itu angkat. Sebenarnya itu dakwaan yang tidak mempunyai sebarang sandaran. Ada dalam kitab-kitab fiqh lama. Kitab-kitab kuning ada sebutlah, kitab-kitab Melayu lama. Tapi kalau orang tanya ada dalil tak? Dalil tak ada. Dalil tak ada. Begitu. Baik. Okey, secara dasarnya kita nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca 4 hadis ni. Yang pertama digambarkan sembahyang itu jangan tengok dekat atas, tetapi tengoklah dekat tempat sujud. 3 hadis kita dah kemukakan dalam benda yang sama. Satu yang dalam hadis sebut Nabi Muhammad bila tasyahud, Nabi tengok dekat jari telunjuk. Begitu sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir begitu. Baik. Okey. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah radhiyallahu an bilafzin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama'i fanazalat qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un fata'ta'a ra'sahu wa qala innahu ala syarti syaikhaini. Baik. Dalam hadis ni ada dikatakan daripada riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat, dan ketika itu baginda sallallahu mengangkat pandangan mata kat langit. Tengah sembahyang tengok kat langit. Tengah sembahyang tu tengok langit macam tu kan. Jadi bila duduk macam tu Allah Taala pun turun ayat Al-Quran. Allah Taala kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah Taala telah berjayalah orang-orang yang beriman yang mana mereka itu di dalam solatnya khusyuk. Quran. Allah Taala turun ayat Quran. Bila turun ayat tu fata'ta'a ra'sahu, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendundukkan pandangannya. Lebih kurang macam hadis pertama tadi lah begitu.
Di sini ada perbincangan dalam kalangan dibahas oleh Imam Asy-Syaukani. Kita tengok komen Imam Asy-Syaukani. Dia kata wa qawluhu kana yuqallibu basarahu ilah la'alla dhalika kana 'inda iradatihi sallallahu alaihi wasallam tahwil al-qiblati kama wasafahu Allah fi kitabih biqaulihi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Baik. Kata Imam Asy-Syaukani, dalam hadis ni ada sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awal dulu sembahyang tengok kat langit. Sembahyang tengok dekat langit. Jadi bila tengok kat langit, lepas tu Allah Taala suruh Nabi Muhammad SAW tundukkan pandangan mata. Jadi bila timbul sembahyang tengok kat langit, bila ni? Soalan ni bila benda ni berlaku? Imam Asy-Syaukani kata kemungkinan kejadian ini berlaku ketika Nabi Muhammad SAW minta dengan Allah Taala supaya kita jangan lagi menghadap arah Baitul Maqdis, tetapi kita kena menghadap ke arah Baitullah Al-Haram. Bermaksud kejadian ini berlaku selepas di awal penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi Muhammad ni kita kena faham solat ni pada peringkat awal diwajibkan dalam sejarah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Bukan tidak ada perbuatan solat sebelum Isra Mi'raj. Sebelum tu dah ada solat. Cuma sembahyang 5 waktu tu. Jadi sembahyang 5 waktu tu start diwajibkan itu 5 tahun sebelum hijratul Rasulullah SAW ke Madinah. Itulah yang dikatakan Isra Mi'raj tu. Jadi masa tu Nabi Muhammad balik pada Isra Mi'raj, solat ketika itu menghadap arah Baitullah Al-Haram sebenarnya. Sebab tu kalau orang sebut kiblat pertama umat Nabi Muhammad ni adalah Baitullah Al-Haram tak tepat. Baitul Maqdis tak tepat. Sebenarnya kiblat pertama umat Nabi Muhammad adalah Baitullah Al-Haram. Baitul Maqdis ni kiblat yang kedua. Lepas tu menghadap balik arah Baitullah Al-Haram. Cerita dia, Nabi Muhammad SAW sampai kat Madinah. Bila sampai dekat Madinah, Jibril AS datang jumpa dengan Nabi SAW. Jibril bagi cadangan kepada Nabi SAW, bagi tawaran kepada Nabi SAW, bagi pilihan kepada Nabi SAW. Sembayang ni nak menghadap ke mana? Nak menghadap arah Baitullah ke nak menghadap arah Baitul Maqdis? Makanya Nabi SAW dia tengok di Madinah ni masyarakat dia majmuk. Masyarakat majmuk ni dekat Madinah. Mekah bukan masyarakat majmuk, dia Arab semua. Hampir semua Arab. Kalau ada yang bukan Arab, dia tak jadi orang-orang besar, dia mesti jadi hamba macam itulah. Tapi kalau kita sebut orang kaya yang bukan bangsa Arab, di Madinah ada, kat Mekah tak ada. Orang Yahudi, orang Nasrani ada dekat Madinah. Jadi kita boleh kata Madinah ni masyarakat majmuk. Ada pula golongan Ahlul Kitab, orang Yahudi, dan satu lagi adalah orang-orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani ni kebanggaan mereka adalah Baitul Maqdis. Makanya Nabi Muhammad SAW melihat apabila Nabi Muhammad sampai dekat Madinah, golongan yang paling kuat menyambut kedatangan Nabi Muhammad ni adalah Yahudi. Orang Yahudi banyak dan mereka ni baca Taurat. Mereka ni bangga dengan Baitul Maqdis. Makanya Nabi Muhammad SAW bila tengok mereka ni kuat sambut Nabi, Nabi ada pengharapan supaya orang Yahudi yang pernah membaca Taurat itu memeluk agama Islam. Itu pengharapan Nabi SAW. Bila Nabi Muhammad harap begitu, makanya bila Nabi sampai ke Madinah, datang Jibril AS bagi tawaran kepada Nabi. Sembahyang ni nak menghadap ke arah Baitullah ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad minta kita menghadap arah Baitul Maqdis dengan harapan orang Yahudi ni boleh memeluk agama Islam, ikut Nabi Muhammad SAW. Itu harapan Nabi SAW lah. Okey, sembahyang. Disebabkan itu permintaan Nabi, maka diluluskan permintaan itu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Daripada Baitul Al-Haram ke arah Baitul Maqdis. Bila menghadap arah Baitul Maqdis, ketika itulah orang-orang munafik. Orang munafik ni dia bercakap. Dia kata, dia pergi kempen lah ke orang Yahudi. Dia kata, orang Yahudi, korang kena ingat ajaran Muhammad ni sebenarnya bukan pure. Dia tu bukan Nabi sebenarnya. Dia ambil daripada ajaran orang Yahudi. Sebab tu menghadap arah Baitul Maqdis. Yang Baitul Maqdis itulah kebanggaan bagi orang Yahudi. Tengok, cara jahatnya orang munafik. Maka bila perkara itu sampai kepada pengetahuan Nabi, maka di situlah bermula Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Allah supaya kita jangan lagi menghadap arah Baitul Maqdis, kita menghadap pula ke arah Baitullah Al-Haram. Itu asal cerita dia. Jadi menghadap arah Baitul minta tu dalam Al-Quran sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tengok muka kamu menghadap ke langit. Maksudnya masa Nabi Muhammad doa tu, Nabi angkat tangan tengok kat langit macam tu. Itu cerita sembahyang tengok kat langit. Sebab Nabi Muhammad SAW berdoa itu, doa tu dalam solat. Dia doa tu doa macam tu, tengok kat langit. Tu asal cerita sembahyang tengok kat langit. Jadi bila sembahyang tengok kat langit, Allah Taala tuai Quran. Allah Taala kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah. Telah berjayalah orang-orang beriman yang mana mereka itu sembahyang dalam keadaan khusyuk. Jadi bila khusyuk turun Quran tu, Nabi Muhammad pun daripada tengok kat langit, dia pun tengok kat bawah. Start tengok kat tempat sujud. Lalu Allah Taala pun turun Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Taala kata sesungguhnya kami tengok muka kamu menghadap ke langit. Kami tengok kata Allah. Maka sekarang menghadaplah kamu ke arah kiblat yang kamu minta. Barulah timbul berpaling daripada Masjidil Aqsa ke arah Baitullah Al-Haram. Itu sejarah dia lah gitu Itu asal cerita dalam hadis ni lah yang Nabi Muhammad SAW semayang tengok ke langit, lepas tu turun tengok kepada tempat sujud. Cerita hadis dia begitu. Baik. Mana tadi? Qauluhu alla yujawizu basarahu musallahu fihi dalilun ala istihbabin nazri ila al-musalla wa tarkul mujawazatil basri lahu. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan Nabi Muhammad SAW tu tidak pernah melampau pandangannya kepada tempat solat. Nabi ni kalau tengok tempat solat tengok, dia tak pernah angkat tengok tak. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ni menjadi dalil kata Imam Asy-Syaukani digalakkan melihat di dalam solat itu di tempat kita solat, tempat kita sujud, tengok situ. Dan kita tidak angkat pandangan mata kita. Masa sembahyang ni tengok kat tempat sujud, bukan angkat tengok kat atas, bukan. Kalau kita tengok pada hujah yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Baik. Qala Ibn Battal fihi hujjatul limalikin fi anna an-nazara al-musalli yakunu lahu jihatal qiblah. Pada pandangan mazhab Maliki, mereka mengatakan masa sembahyang ni kita tengok ke depan, bukan tengok tempat sujud. Kita punya mazhab bila sembahyang tengok ke tempat sujud. Pada pandangan mazhab Maliki bukan tengok tempat sujud, tengok kat kiblat. Sebab kita menghadap arah kiblat kata dia. Jadi kita tengok ke depan lah, bukan tengok ke bawah. Kata ulama mazhab Maliki. Pandangan ini kata Imam Syaukani ditolak. Dia buat mari perkataan Al-Imam Ibn Battal. Ibn Battal kata hadis ni lah menolak pandangan Hanafi, pandangan Maliki yang mengatakan sebenarnya ada ke depan. Sebenarnya kena tengok tempat sujud. Tu baru betul. Ni kata Al-Imam Ibn Battal gitu. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wal Kuffiyun, dan ulama-ulama Kufah di Iraq. Dia kata yustahabu lahu an yanzura ila mawdi'is sujudihi li'annahu aqrabun ila al-khushu'i. Kata Imam Asy-Syafi'i dan ulama Kufi, dia kata digalakkan semasa kita solat itu kita tengok tempat kita semayang. Tengok tempat kita semayang kerana itu lebih mendekatkan kepada khusyuk. Jadi nak khusyuk ni, Syafi'i kata tengok lepas sujud lah. Begitu juga perkataan, pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Kufi, ulama Kufah gitu. Baik. Wa yadullu alaihi ma rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin an Ummi Salamah binti Abi Umayyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana an-nasu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-musalli yusalli lam ya'ud basara ahadihim mawdi'a qadamaihi. Cerita hadis ni. Baik. Dia kata dalil yang disandarkan oleh Syafi'i dan ulama Kufah yang mengatakan sembahyang tu kita tengok dekat bawah ni adalah merujuk kepada hadis di dalam kitab Sunan Imam Ibn Majah. Dalam kitab itu dibawakan satu hadis daripada salah seorang isteri Nabi namanya Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha ni salah seorang isteri Nabi yang cerdik dan cantik. Dia ni janda, Nabi kahwin dengan dia ni janda. Dia ni suami dia dikenal sebagai Abu Salamah. Baik, suami dia cukup baik. Dia pernah mengatakan aku tak jumpa suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Lepas tu dia kahwin dengan Nabi, dia jumpa lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, Ummu Salamah ni cantik sehingga dia salah seorang isteri-isteri Nabi cemburu dengan Ummu Salamah. Aisyah tu cantik, Nabi sayang Aisyah. Rupa-rupanya Aisyah cemburu sangat dengan Ummu Salamah faktor kecantikan. Ni Ummu Salamah. Lepas tu dia cerdik, dia pandai. Ni macam Aisyah jugalah, cerdik, orang pandai. Dia yang mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi buntu semasa sejarah Sulhul Hudaybiyah. Bila Nabi nak tahallul cukur kepala sebab tak boleh masuk ke Mekah, Nabi arah pada sahabat tak nak cukur kepala sebab mereka berkerah juga nak masuk ke Mekah. Akhir sekali Nabi Muhammad masuk dalam kemah, Ummu Salamah bagi cadangan kepada Nabi, itu cukur kepala, dan Nabi pakai cadangan itu. Jadi Ummu Salamah ni isteri Nabi yang cerdik lah, salah seorang isteri Nabi yang cerdik, cukup pandai. Seorang lagi Aisyah lah, terkenal dengan kebijaksanaan gitu. Jadi Ummu Salamah ni dia kata qalat kana nasu fi ahdi Rasulullah sallallahu idza qama al-musalli yusalli lam ya'ud basara ahaduhum mawdi'as qadamaihi. Dia kata para sahabat ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila mereka menunaikan solat, mereka ni tidak pernah melebihi pandangan mereka daripada di bawah kaki mereka. Maksudnya masa sembahyang tu tengok kat bawah tempat sujud tu lah, kan? Tak perlu dah angkat tengok ke langit apa, tak ada. Begitu. Kata Ummu Salamah
radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana an-nasu idza qama ahadukum yusalli lam ya'ud mawdi'a jabinihi fatawaffa Abu Bakar fakana Umar fakana an-nasu idza qama ahaduhum yusalli lam ya'ud basaru ahaduhum mawdi'al qiblah fakana Utsman wa kanat al-fitnatu fatalaffat an-nasu yaminan wa shimalan. Baik. Kata dia, pada zaman, mari pada zaman Abu Bakar, bila wafatnya Nabi SAW, mari pada zaman Abu Bakar, orang start semayang ni, dah start tengok kanan kiri. Cerita dia start jeling kanan, jeling kiri. Zaman Nabi, orang semayang tu betul-betul tengok kat bawah. Nak cerita, nak semayang, nak tengok lenggok atas, tak ada, kata Ummu Salamah. Tapi bila lepas Nabi wafat, dah start angkat sikit. Orang dah start angkat sikit. Lepas tu Abu Bakar pula meninggal. Pada zaman Umar bin Al-Khattab, manusia ketika itu semayang, dia dah tengok ke depan. Mula-mula zaman Nabi tengok kat kaki je. Kan? Mari zaman Abu Bakar start jeling-jeling dah. Akak sikit kepala tengok semayang kan. Mari zaman Umar, dia tengok ke depan dah. Semayang tu tengok ke depan, arah kiblat. Begitu. Dia kata fakana Umar, fakana Utsman wa kanat al-fitnatu fatalaffat an-nasu yaminan wa shimalan. Bagi zaman Osman, fitnah tu macam-macam berlaku. Maka di situ tu dah start dah. Kita nampak orang semayang ni, tengok kanan, tengok kiri. Terus semayang, tengok kanan, tengok kiri. Semayang. Masa tengah semayang. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Wa zahiru anna raf'al basar ila as-sama'i hala salati haramun. Lianna al-uqubata bil-'uma la takunu illa 'anil muharram. Ni pandangan Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani kata, nampaknya kita tengok masa kita sembahyang, angkat pandangan mata ke langit. Ketika kita sedang solat itu haram. Kalau ikut Imam Asy-Syaukani dia berat lah. Dia kata kalau sembahyang ni kita tengok atas begitu, angkat tengok mata tengok ke langit itu haram tu. Imam Asy-Syaukani. Dia berat selalu. Kenapa? Li'anna al-uqubata bil-'uma la takunu illa 'alal muharram. Sebab Nabi Muhammad bila kata akan dipanah pandangan mata. Bila sebut akan dipanah oleh pandangan mata, sama ada kamu kenapa mereka semayang ke atas tengok ke langit? Nabi sebutlah hadis kan, kita baca tadi. Sama ada merendahkan pandangan ataupun pandangan mereka dipanah. Jadi bila sebut dipanah, Imam Syaukani kata nampaknya zahir hadisnya, kelihatannya hadis ni menggambarkan kepada kita angkat kepala masa semayang tengok ke langit itu haram tu. Kata Imam Asy-Syaukani gitu. Wal masyhuru inda Syafi'iyyatu annahu makruh. Inda Asy-Syafi'iyyati annahu makruhun. Tapi pandangan yang masyhur di sisi ulama-ulama Syafi'i, mazhab kita lah, makruh je. Semayang ni kalau tengok ke langit makruh kata Syafi'i. Hak kata haram tu Imam Asy-Syaukani, tu pandangan dia lah. Tak apalah pandangan dia, kita mari pandangan kedua. Ulama Syafi'i mazhab kita makruh gitu. Wa balagha Ibnu Hazm faqala tubtilu salatu bihi. Ibnu Hazm Zahiri lagi berat. Dia kata batal sembahyang terus. Berat lagi. Ibnu Hazm kata kalau sembahyang kita tengok kat langit batal sembahyang. Tu kata Al-Imam Ibnu Hazm. Ada tiga lah kita nampak. Pandangan Asy-Syaukani haram. Pandangan Syafi'i makruh. Pandangan Ibnu Hazm batal sembahyang. Berat selalu dia bubuh. Begitu. Qawluhu wa lam yujawiz basarahu isyaratahu fihi annahu yustahabbu lil musalli hala at-tashahhudi alla yarfa'a basarahu ila ma yujawizu bihi al-asabi' allati yushiru biha. Kata Imam Syaukani dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad masa tasyahud, Nabi tengok kat jari tu kan? Tengok kat jari. Dia kata itu menjadi dalil bagi orang yang sembahyang ketika tasyahud bahawasanya dia tidak mengangkat pandangan matanya, tetapi dia tengoklah dekat jari dia tadi. Jari. Tengok kat jari telunjuk tu kan? Tu hadis dia begitu. Habis. Babu zikri al-istiftahi baina takbiri wal qiraati. Bab pada menjelaskan baca doa iftitah di antara takbir dan juga qiraat. Kita baca Allahu Akbar, kita nak baca surah Fatihah tu, tengah-tengah tu kita ada baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang tu apa dalil dia? Tu insya-Allah kita akan bincang dalam pembincangan kita akan datang. Wallahu taala a'lam. Wallahu a'lam. Make comment full screen. Sejak bila atau apakah punca? Dua lah.
Sejak bila dan apakah punca utama aliran salaf khalaf berbalah, bertembung sampai ada mengkafirkan semua Muslim? Dalam hal ini, siapakah ulama yang patut menjadi rujukan kita yang mengharmonikan dua aliran yang paling itu? Terima kasih. Sebenarnya apabila datang pendekatan Asy'ariyah tu sendiri sudah berlaku perbalahan aliran sebenarnya. Dah berlaku dah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada keputusan yang dibuat oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu selaras dengan Mu'tazilah. Tak sama dengan Hanabilah. Situ berlaku perbalahan. Dan memang ada ulama-ulama hadis yang keras sehingga menganggap Asy'ariyah tu kafir. Ada antaranya Al-Imam Ibn Khuzaimah. Dia pun kafir terus. Mu'tazilah kafir. Kan? Cuma sebab tu kita kena ingat ada satu perkara kita kena ambil perhatian lah. Bila seseorang ulama yang daripada sesuatu aliran, tiba-tiba dia mentarjih pandangan ulama lain, itu tidak menjadikan dia daripada aliran itu. Contoh kita ni mazhab Syafi'i. Kita ni bila mazhab Syafi'i, kadang-kadang ada beberapa pandangan tertentu yang kita sokong pandangan Hanafi. Pandangan tu je, yang lain tu kita Syafi'i lah. Tidak menjadikan kita terus jadi Syafi'i. Itu kita kena clear dulu. Sebab banyak Imam Nawawi kadang-kadang dia ulama Syafi'i. Siapa suruh orang kata dia ulama Syafi'i? Tapi ada pandangan dia tertentu yang dia tarjih pandangan Imam Malik. Dia sokong pandangan Imam Malik, dia tak sokong pandangan Imam Syafi'i sendiri. Jadi bila dia sokong pandangan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dia tak jadi Maliki, dia jadi Syafi'i, ulama Syafi'i lah. Itu kita kena clear itu dulu. Maka demikian juga ada ulama namanya Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Dia Sunni. Tapi ada beberapa pandangan dia tarjih pandangan Mu'tazilah. Dia rasa segi pengujahan lebih kuat lagi pandangan Mu'tazilah. Part tu je. Jadi disebabkan dia sokong satu part, orang tuduh dia ni Mu'tazilah. Tak betul lah. Itu masalah dalam tradisi ilmu kita yang tak sihat. Kan? Kita ni perangai lagu tu. Tengok ada satu yang sokong. Ni Mu'tazilah. Dia hanya tu je. Dia tarjih pandangan orang lain tu Sunni belaka. Maka benda yang sama berlaku pada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dia memanglah budak aliran Hanabilah serupa, tapi ada beberapa part cara pengujahan dia ikut style Mu'tazilah. Orang tuduh dia Mu'tazilah. Jadi kalau hak ekstrim tu kata Mu'tazilah kafir, bahasa Asy'ari pun jadi kafir. Yang tu masalah besar yang berlaku. Dan sebenarnya ana secara peribadi, ana beranggapan mendamaikan di antara Mu'tazilah dengan mendamaikan antara Asy'ariyah dengan Salafi ni, Hanabilah ni. Ana sebenarnya tak suka terma salaf khalaf. Ana lebih suka terma Asy'ariyah dengan Salafiyah. Walaupun sebenarnya tajuk lain. Salaf ni golongan Hanabilah, khalaf ni golongan selepas itu. Jadi bila sebut selepas, mari orang zaman sekarang, dia orang ni bertembung pula dua aliran itu, Asy'ariyah dengan Salafiyah. Tapi Salafiyah ni apakah golongan salaf macam Hanabilah? Belum tentu juga. Dia orang hanya kod apa yang telah dikupas oleh ulama dalam pemahaman mereka. Maka keluarlah apa yang dinamakan sebagai Salafiyah, dan metod itu dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Itu asal dia. Sebenarnya kata mereka ni salaf ke? Tak, mereka bukan salaf. Salaf tu golongan Hanabilah awal tu sebelum Imam Abdul Hasan Asy'ari. Lepas tu diorang ni kata apa ni? Kita boleh kata golongan ni golongan Salafiyah, yang mana golongan Salafiyah itu menggunakan metod itu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah buat, dia boleh label Salafiyah. Jadi kita pun salah imajinasi kita tu sahabat tabi'in, bukan. Sebenarnya Salafiyah ni adalah golongan yang mengikut metodologi Al-Imam Ibn Taymiyah. Itu maksud dia. Macam kita sebut parti Islam lah. Bila sebut parti Islam, tiba-tiba kita tidak parti Islam, bukan kita kafir? Tak. Jadi bila geng parti Islam tu dia buat satu benda yang tak ikut Islam, apakah yang dia buat itu sudah Islam? Tak. Sebab label parti Islam. Susahlah, kan? Parti Islam, maka dia buat apa kita faham Islam. Supaya bila sebut Salafiyah, makanya golongan ni adalah ikut cara sahabat. Tak, bukan ikut cara sahabat. Mereka mengikut penafsiran yang telah dibawa oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Mereka mengikut penafsiran yang penafsiran itu menggunakan metodologi Ibn Taymiyah. Itu betul. Dia bukan penafsiran Ibn Taymiyah. Penafsiran itu berasaskan manhaj yang dibuat oleh Ibn Taymiyah. Macam Muhammad bin Wahab. Dia bukan, banyak pandangan dia berbeza dengan Ibn Taymiyah. Tapi metod manhaj yang digunakan itu manhaj Ibn Taymiyah. Sebab itu Muhammad bin Wahab dengan siapa, dengan Ibn Taymiyah ni ada berbeza, tapi manhajnya sama. Serupa juga ulama-ulama Saudi. Manhaj Ibn Taymiyah belaka, tapi keputusan yang dibuat itu tak sama dengan Ibn Taymiyah. Itu kena beza tau. Kena faham yang tu. Sebab tu Ibn Taymiyah kata mendoakan bacaan Quran, menyerahkan bacaan Quran kepada si mati sampai. Ulama Wahabi tak kata tak sampai. Mana tak sampai? Padahal metod Ibn Taymiyah, kan? Gunakan metod, belum tentu lagi keputusan tu sama.
Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i menggunakan metod Imam Syafi'i, tapi keputusan hukum berbeza dengan Imam Syafi'i. Biasalah tu. Itulah dia panggil dia panggil kaedah pengkajian ilmu. Macam mana kan? Kita mungkin berbeza daripada sudut kesimpulan hukum, tetapi metod kita sama. Itu biasa. Itu berlaku dalam tradisi ilmu. Dia ada kaedah tu. Kaedah macam ni, natawaqqafu ala manahijihim, naqifu ala manahijihim wala natawaqqafu ala masailihim. Itu kaedah dia. Kita boleh berpegang dengan satu metodologi, tapi tidak semestinya kita boleh sokong semua keputusan hukum. Nampak? Itu dia ada kaedah tu begitu. Jadi yang timbul perbalahan itu hari ini berlaku. Mereka klaim kita ni salafi. Sebenarnya bukan salafi, salafiyah. Apa maksud salafiyah? Golongan yang memahami konsep akidah menggunakan metodologi yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Gitu. Itu sebenarnya. Cuma cara faham apakah mesti sama dengan Ibn Taymiyah? Belum tentu. Belum tentu. Sebab tu ada khilaf pula antara salafi. Salafi tu pun jenis salafi pula berlambak kan. Atas nama salafi lah kita namakan sebagai salafi. Gitu tapi perbalahan tu berlaku. Perbalahan tu berlaku. Dia memang berlaku kritikan antara aliran salafiyah dengan Asy'ariyah gitu. Yang masalah besarnya, kalau orang tanya anak peribadi, anak rasa selagi mana kita dah baca Ibn Taymiyah, kita dah baca ulama-ulama Asy'ariyah, kan, kita nak cari kesamaan dalam keadaan kita pegang apa yang mereka kata tu mesti kita ikut, memang tak akan bersatu. Sebab Ibn Taymiyah banyak kutuk pandangan Asy'ariyah. Dia ada statement-statement keras terhadap Asy'ariyah. Imam Ibn Khuzaimah ada pandangan dia berat pada Asy'ariyah sampai kata kafir. Kalau kita kata kafir, kita pun kata kena pakai ni pandangan apa yang disebut oleh Ibn Khuzaimah. Memang umat Islam tak boleh bersatu kalau ikut cara Imam Khuzaimah. Anda secara peribadian tak percaya ulama-ulama dulu ni nak menuju pada kesatuan umat. Tak. Kita hari ni fikir macam mana kesatuan umat. Selagi mana kita dok kata pandangan ulama itu adalah benar, tidak ada yang tidak benar kecuali benar belaka, kita tak akan bersatu. Sebab ulama ni ada ekstrim masing-masing. Ulama zaman dulu. Sebab tu kita boleh dengar pandangan ulama. Kita kata ini ijtihad. Bila ijtihad, nak terima pun tak apa, tak terima pun tak apa. Tak ada apa pun. Mudah kan? Ambil sikap. Apabila ulama, kita beri tarjih pandangan ulama yang bukan ahli sunnah. Itu tidak bermakna dia jadi tidak ahli sunnah. Kan? Macam berlaku pada Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari. Syekh Muhammad Abduh. Dia ada pandangan dia ditarjih pandangan Mu'tazilah. Tapi bukan makna dia jadi Mu'tazilah. Pandangan tu je lah. Yusuf Al-Qaradawi dalam isu nasikh wa mansukh fil Quran. Dia lebih tarjih pandangan Al-Asfahani. Al-Asfahani menyatakan tidak ada nasikh mansukh di dalam Al-Quran. Dia pakai pandangan tu. Kalau dia pakai pandangan tu, yang pandangan tu asal pada Mu'tazilah, apakah Qaradawi dah jadi Mu'tazilah? Tak. Satu pandangan tu, orang itu berlambak lagi. Dia pakai pandangan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tapi sebab kita ni ada mental block, tak boleh. Kerana semua Ahli-Sunnah wal Jamaah. Pandangan Ahli-Sunnah mesti benar, tidak benar. Kecuali benar belaka. Ini masalah. Sebab itu kita memang tak boleh bersatu. Selagi mana kita duk anggap apa ulama cakap dulu-dulu, ulama sekarang cakap tu adalah benar, tidak ada yang tidak benar, kecuali benar-benar belaka, selagi tu kita tak boleh bersatu. Itu anda punya pandangan lah. Gitu. Wallahu a'lam. Okey. Sejak bila? Apakah punca? Puncanya manhaj istidlal lah. Manhajul istinbat. Kaedah cara memahami teks tak sama. Macam mana? Sebab anda sebut dah tadi. Bila kita guna satu manhaj, kadang-kadang boleh melahirkan pemahaman yang berbeza. Bayangkan kalau kita guna manhaj yang berbeza, lagi tak sama. Begitu. Itulah punca dia. Wallahu a'lam. Letak tangan, letak atas paha tu di tengah atau hujung dekat lutut, ujung lutut. Ujung lutut. Gitu. Kalau solat di depan Kaabah, tengok tempat sujud atau Kaabah. Yang ni berlaku khilaf, debat dalam kalangan ulama Islam. Ada ulama kata afdal tengok Kaabah. Ada ulama kata afdal tengok Kaabah. Sebab falan waliyannaka qiblatan tardaha, di situ tu kiblat tu Kaabah. Satu. Ada pula orang kata kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sembahyang tengok dekat bumi. Golongan yang kata kena tengok Kaabah tu kata masa Nabi Muhammad SAW sembahyang tengok kat bumi itu, masa tu Nabi duduk kat Madinah. Madinah tu jauh pada Kaabah. Dia adalah khilaf-khilaf pandangan ulama begitu. Gitu. Macam mana Yahudi boleh berada di Madinah sedangkan mereka terlalu obses pada Baitul Maqdis? Dia ada sejarah di sendiri juga kan. Macam mana sejarah tu kena baca balik lah. Macam mana orang Yahudi boleh sampai ke Madinah? Wallahu a'lam. Mana pun tak pernah baca sejarah yang orang Yahudi boleh sampai ke Madinah. Tapi di Madinah tu sendiri memang ada orang Yahudi. Ada 3 kelompok Yahudi yang besar. Pada zaman Umar mari satu lagi. Pada yang 3 tu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. 3 Yahudi yang besar duduk dalam kerajaan Nabi SAW. Lepas tu pada zaman Umar datang satu lagi. Yahudi yang berbangsa Arab.
iaitu Bani Yahudi, Yahudi Bani Tughlub dia panggil. Yahudi Bani Tughlub. Tu yang keempat lah pada zaman Umar masuk dekat Madinah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Sejak bila atau apakah punca utama dalam salaf? Okey, ada persoalan lain? Masih sama. Ada lagi tak soalan? Okey, Ana rasa tak ada kot. Malam esok Ana dengan Iswardi Morni. Esok kita bincang isu murtad. Isu murtad. Ni kan hari ni ada kes mahkamah. Yang tu Iswardi Morni dia ajak kita bincang lah. Malam esok insya-Allah pada pukul 9 malam. Ana diskusilah dengan dia. Si Iswardi ni dia orang belajar undang-undang, dia akan kupas daripada sudut undang-undang. Lepas tu Ana akan komen daripada sudut agama insya-Allah. Itu pada malam esok pada pukul 9 malam. Cukuplah, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.